Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi menjelang hanya tinggal berbaki satu hari saja lagi untuk membuat semakan bagi kelulusan pengeluaran khas sehingga RM10,000 oleh KWSP, yang mana mungkin boleh disemak awal pada malam ini. Jadi kebelakangan ini banyak orang kata apa, percubaan untuk menipu atau kita punya scammer yang sekarang ni semakin giat untuk cuba menipu, terutamanya sekali kepada pencarum KWSP. Okey, jadi saya nak highlightkan sedikitlah berkenaan dengan isu scammer ni, nak beri peringatan kepada anda semua yang menonton, dan mungkin anda boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan video ini. Saya kerap kali dihubungi oleh scammer sebenarnya sebab saya selalu menjual kadang-kadang barang yang saya tak mahu pakai, saya jual di online. Jadi banyak scammer di online apabila saya iklankan barangan-barangan saya, sama ada di Facebook Marketplace ataupun di mudah.my. Okey, itu adalah satu perkara yang lain. Jadi saya ambil satu contoh ini seperti yang saya nampak di dalam laman Facebook yang mengatakan berkenaan dengan bahawa peringatan telah diberikan, tindakan pembekuan akaun simpanan dan KWSP anda akan dijalankan oleh pejabat pendaftaran saman. Sila hubungi pegawai bertugas Bahrain di nombor yang tertera untuk semakan lanjut. Okey, jadi di sini ini adalah salah satu bentuk scammer. Okey, secara basicnya apa yang saya nak tekankan di sini adalah yang pertamanya, kalau kita faham tentang perkara-perkara yang tertentu, contohnya akaun KWSP. Akaun KWSP ni dia tidak boleh dibekukan kerana KWSP ni akaun dia bukan macam akaun bank kita. KWSP dia tak ada ATM card, dia tak ada internet banking, ataupun dia tak boleh kita pergi ke kaunter KWSP, hari ni saya nak keluarkan wang RM100, hari ni saya nak withdraw RM1,000, hari ni saya nak keluarkan wang sebanyak RM300 untuk perbelanjaan dapur. Tidak, dia tak boleh macam tu, bukan macam bank. Jadi urusan dia adalah urusan caruman pekerja masuk ke dalam akaun kita, dan wang itu pula digunakan untuk pelaburan. Jadi ianya tidak boleh dibekukan kerana kita tidak boleh mengeluarkan wang tersebut sewenang-wenangnya pada bila-bila masa. Dan kalaulah kata terjadi apa-apa pun, isu bankruptcy dan juga sebagainya, kita masih lagi boleh mengeluarkan wang KWSP kita. Jadi akaun KWSP tidak boleh dibekukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jika kita lihat di sini ya, penggunaan perkataan-perkataan ringkas seperti telah, TLH, kemudian hubungi, HBG. Kalau mesej yang rasmi, yang pertama dia tidak menggunakan short form, dia tidak menggunakan perkataan yang ringkas. Mesejnya ringkas tetapi perkataannya adalah perkataan penuh. Kalau telah tu TELAH, kalau hubungi HUBUNGI, dia akan eja secara penuh, dia tidak akan menggunakan singkatan-singkatan. Kemudian kita tengok di sini juga contohnya sila hubungi, HBG, H tu huruf besar. Dia tak ada konsistensi di situ. Kalau kata satu mesej yang rasmi daripada pihak KWSP, pihak bank dan sebagainya, penggunaan huruf besar ataupun huruf kecil ni, huruf besar hanya akan digunakan selepas titik sahaja ataupun untuk perkataan-perkataan tertentu, contohnya seperti KWSP ataupun singkatan-singkatan perkataan tertentu macam SMS contohnya lah, ataupun dia nak highlight nama kita, dia dibesarkan. Selain daripada itu, kita boleh tengok sila pendaftaran, pejabat pendaftaran saman, sila hubungi, sila tu S tu dah betul, dah huruf besar, tetapi tiba-tiba H tu pun huruf besar, dan H tu pula adalah singkatan. Jadi di situ dah nampak dah keraguan. Dan yang ketiga yang kita boleh lihat pada sini adalah sila hubungi pegawai bertugas di nombor yang tertera lah. Okey, untuk perkara-perkara seperti ini, kalau kita dapat mesej akaun kita hendak digodam ataupun berlaku salah guna dalam akaun bank kita,
ataupun nak kata dibekukan dan sebagainya. Okey, yang pertamanya, dia tidak akan pihak-pihak bank ataupun mana-mana pihak saja, dia tidak akan menghantarkan SMS sedemikian untuk meminta kita menghubungi. Jika ada sebarang keraguan dan sebagainya, mereka akan menghantar sama ada SMS ataupun surat ataupun notifikasi kepada handphone dan meminta kita datang ke cawangan bank, ke cawangan lembaga hasil dalam negeri ataupun ke cawangan KWSP yang terdekat. Kerana jika terdapat sebarang masalah, kononnya seperti yang berlaku seperti ini, bagi institusi rasmi, bank yang betul, lembaga hasil yang sebenarnya, KWSP yang sebenarnya, mereka akan memanggil kita dan urusan untuk perkara-perkara yang jika terdapat keraguan dan sebagainya hanyalah boleh dilakukan secara di kaunter, bukannya secara di telefon bimbit. Tetapi kadang-kadang ada juga perkara tertentu yang memerlukan urusan di telefon bimbit. Kadang-kadang setengah bank kita ada membuat pengeluaran wang RM1,000. Kemudian keesokan hari ataupun selepas saja kita membuat pengeluaran wang, bank ada telefon. Cik Firdaus, betul tak tadi ada menggunakan ATM card di bank saya sekian dan keluarkan sebanyak RM1,000? Betul. Itu saja pun dia tidak akan bertanyakan tentang sebarang-sebarang maklumat yang lain. Tambahan lagi, kalau kita tengok isu-isu berkaitan dengan scammer ni kadang-kadang bila dia minta kita hubungi, dia kata ibu pejabat balai polis tertentu ataupun Bukit Aman, bahagian jenayah kesihatan berat dan juga sebagainya kan. Bila kita telefon, contoh kepada balai polis cawangan tertentu, Pasir Gudang, telefon kita macam percaya ataupun kita dah percaya. Kemudian dia kata dia akan transferkan kita kepada ibu pejabat di Bukit Aman, terus boleh transfer macam tu. Itu adalah satu perkara ataupun petunjuk bahawa panggilan yang kita terima itu adalah scammer, kerana tidak ada satu bentuk panggilan pun yang boleh dipindahkan daripada Batu Pahat ataupun Pasir Gudang tadi kepada Bukit Aman. Malah kalau saya duduk di rumah sini, saya nak transferkan ke rumah jiran saya pun, saya tak boleh nak transfer begitu saja. Kalau anda tak perasan, katalah kita berlaku kerosakan kad, kredit kad ataupun kad ATM bank ataupun kehilangan kad. Belakang kad ada nombor, mungkin kita simpan nombor tersebut untuk menghubungi jika berlaku kehilangan. Kita pun telefon nombor belakang tu, telefon, kemudian operator jawab, tekan 1 untuk ni, tekan 2 untuk ni, tunggu, nak tekan apa ni? Yang terakhir sekali dia kata untuk melaporkan kehilangan kad, sebagai contoh sila hubungi 03-888-2126 sebagai contoh. Maksudnya di situ pun bank yang betul sekalipun, dia pun tak boleh nak transferkan line untuk talian kehilangan kad yang baru yang mereka wujudkan ini, apatah lagi dengan yang nak dikatakan polis yang tadi di Pasir Gudang nak transfer kepada Bukit Aman, daripada Taiping nak transfer kepada Bukit Aman, kemudian transfer pula kepada lembaga hasil, kemudian transfer pula kepada pihak bank untuk tahan akaun kita daripada ditipu dan juga sebagainya. Jadi ini semua adalah salah satu bentuk scammer. Ingat, scammer ni dia punya perkara yang penting adalah yang kita kena faham, kita tidak perlu menghubungi mereka melalui talian telefon, kerana apa sahaja urusan rasmi ataupun terdapat sebarang masalah, kita perlu terus berurusan dengan cawangan bank, cawangan lembaga hasil, cawangan KWSP ataupun apa-apa cawangan yang berkenaan yang dikatakan bermasalah tersebut. Dan scammer ni dia sentiasa, kalau kata SMS ataupun email, ejaan dia selalunya ada kesilapan, menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas, tidak ada konsisten dalam huruf besar, huruf kecil dan sebagainya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Okey, yang ketiganya, kalau lah kata kita dah terjebak dalam panggilan telefon dan juga sebagainya, dia sentiasa akan menekan kita, ada urgency. Maksudnya kalau tak buat ni nanti akaun kena beku, dalam masa 5 minit akaun kena beku, kalau tak buat ni nanti akaun cik ni akan penggodam ataupun orang yang telah curi kad cik ke, ataupun orang yang telah buat salinan satu kad cik ke, dia akan mencuri wang, dia akan mengeluarkan. Semua benda ditekankan urgent, semua benda ditekankan secara orang kata mendesak kita untuk membuat keputusan segera. Dan yang paling penting sekali adalah yang terakhir, kalau lah kata dia kata kita terdengar, kita terpercaya, dan akhir sekali dia kata okey, jadi sekarang ni buat macam ni, bagi nombor PIN, transfer kepada sini, transfer kepada situ, bagi saya nombor internet banking, bagi saya nombor akaun. Itu semua adalah palsu semata-mata, dan itu semua adalah scammer, kerana
Kalau kata institusi yang betul, dia tidak akan menghubungi kita melalui telefon untuk menguruskan perkara-perkara berikut. Dan saya sendiri, sedikit contoh yang saya boleh berikan, handphone saya ada berdaftar dengan kredit card. Okay, dan baru-baru ini anak saya ada terbeli satu game, RM18. Okay, game benda saya pun tak ingat dah. Dan pihak bank tanpa menelefon saya pun telah blok kredit card saya tersebut. Dan balik kerja, saya singgah ke stesen minyak untuk isi minyak menggunakan kredit card tersebut, dan kredit card tersebut tidak dapat dipakai. Kemudian saya telefon, kenapa kredit card saya tak boleh pakai, sedangkan saya hanya menggunakan untuk isi minyak sahaja sebab nak collect point. Okey, jadi mereka kata, oh sebab tadi waktu tengah hari tadi pukul 12 ada satu transaksi auto potong, auto debit yang daripada satu syarikat ni, aplikasi game, dia kata sebanyak RM18, dan kita merasakan yang Encik Firdaus tidak menggunakan ataupun membeli perkara tersebut sebab kredit card saya tak pernah gunakan untuk benda-benda yang sedemikian. Jadi disebabkan isu keselamatan, kami terus blok kredit card Cik Firdaus sehinggalah Cik Firdaus menghubungi pihak kami. Nampak tak? Pihak bank dia sampai macam tu. Kalau dia tak hubungi kita, dia akan blok je terus jika terdapat sebarang keraguan. Dan kita perlu yakin dengan pihak bank, terutamanya sekali kerana mereka mempunyai keupayaan, mereka mempunyai kapasiti untuk membuat semakan jika berlaku sebarang keraguan yang munasabah. Dan jikalah betul-betul terdapat sebarang kecuaian dan sebagainya, jangan risau, simpanan kita dilindungi oleh insurans PIDM, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, yang cover sehingga RM250,000 bagi satu-satu jenis akaun. Yang tu kita boleh tengok pada maklumat di dalam bank masing-masing ataupun boleh masuk dalam web PIDM. Jadi untuk tempoh masa yang terdekat ini, memandangkan semakan akan boleh dilakukan dalam masa yang singkat daripada 1 hari nanti, malah untuk pembayaran sekitar 20 hari bulan April nanti. Jadi anda semua harus berhati-hati dengan segala input yang anda terima. Dan ingat, setakat ini kita dah buat 3 pengeluaran. Pihak kedai BSP pada saya, yang seingat saya, tidak pernah menghantar sebarang email untuk menghubungi kita berkaitan dengan bayaran dan sebagainya, dan juga tidak pernah menghubungi saya melalui SMS, melainkan untuk memaklumkan bahawa pembayaran untuk iSinar ataupun pembayaran untuk iCitra telah pun dimasukkan. Selain daripada itu, selalunya kita pun tak tahu apa-apa dan kita pun tak dapat apa-apa. Jadi kita sendiri terpaksa menghubungi pihak kedai BSP, barulah mereka bagi tahu, oh rupanya permohonan kita macam ni ada masalah di sini. Selalunya mereka tidak akan menghubungi kita untuk memaklumkan perkara-perkara tertentu. Bayangkan kita ada kalau pencarum 11 juta pencarum, 6 hingga 7 juta pencarum yang aktif. Adakah mereka begitu banyak masa untuk menghubungi anda seorang demi seorang untuk memaklumkan bahawa pengeluaran anda mempunyai masalah dan juga sebagainya? Yang menghubungi kita itu selalunya majoritinya adalah scammer. Jadi untuk semakan nanti, saya akan berkongsikan video berkenaan dengan kaedah nak buat semakan, ke mana nak pergi buat semakan, dan begitu juga dengan pada hari pembayaran nanti. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.